Ya, sokmed masyhur dunia seperti Google, TikTok, uh, Google Mail, Facebook, ada two-step verification. Ya? Telegram pun ada. Two-step verification ini supaya elak digodam dengan mudah. Katakan kita tukar password. Ya? Kalau kita sendiri yang tukar tak apa. Bagaimana kalau penggodam dapat curi login kita, tapi dia perlu tukar password untuk mengawal. Kerana takut kita tukar password, dia tak dapat masuk lah. Jadi, bila kita sesiapa ke tukar password kita, dia akan hantar message yang ada two-step verification, iaitu mengesahkan secara 2 langkah. Kadang-kadang kita dah login, kita tak ada pengesahan. Kita tak bagi nombor telefon, kita tak bagi email. Jadi bila dia hantar pesanan kepada handphone kita dengan tanya, betul ke awak melakukan perubahan seperti password? Kamu jawab ya, kat sini ya, bukan kat sana, kerana itu mungkin penggodam. Kalau ya, jangan buat apa-apa. Itu lebih cerdik, jangan buat apa-apa. Kalau tidak, sila dia adalah cara dia. Dia akan blokkan itu, anda kena verify balik. Dia ada keyword dia ada macam hint yang anda letak sendiri. Tapi saya selalu lupa. Dan selalu saya pakai password mudah lah. Kadang kita password panjang sangat, kita sendiri lupa. Kita kata reset balik. Contohnya reset balik. Penggodam ni boleh reset balik, kata saya lupa lah. Encik, saya lupa lah kunci saya. Mungkin itu pencuri. Menyamar. Jadi dengan tanya kau balik untuk identiti kau, nombor telefon kau. Saya dah bagi message kat nombor telefon kau. Tengok. Kalau orang yang betul, mesti awak ada nombor kamu. Dan selalu kita yang pegang telefon, sikit orang tahu. Sikit orang tahu kita pegang phone apa. Penggodam ni orang jauh. Mungkin ramai. Tak kenal kita. Itu penggodam lah, spammer tak kenal kita, kita mangsa. Mangsa bersiri. Jadi, two-step verification ni ramai orang tak guna, dia kena hijack Telegram dia ke, selalu berlaku. Okey. Dan lagi satu, undang-undang. Google, Facebook adalah di bawah undang-undang dalam negara kita, MCMC. Iaitu ada satu akta PDPA, Private Data Protection Act, atau Akta Perlindungan Privasi Maklumat Peribadi Pengguna. Jadi macam Maybank pun, kalau dia ambil maklumat kita, dia jual maklumat kita, kita boleh saman dia. Ya? Kalau dia bocorkan maklumat kita, kita boleh saman dia untuk ganti rugi, pampasan. Kalau dia salah guna maklumat kita, dia buat lebih, itu menurut akta lah kan. Tetapi kalau dia tak beritahu kita, macam mana kita nak tahu? Kerana data ini kadang penggodam ambil, dia tak buat apa-apa. Dia hendak mengintip. Dia nak dapat maklumat. Contoh orang pasang kamera, dia nak mengintip. Kita tak tahu. Dia tak akan beritahu, "Oi, aku dah tangkap gambar kamu di bilik air," misalnya. Tangkap. Kalau dia diketahui, kita mesti selongkar habis tangkap dia kan, tangkap kamera tu kan. Dia nak mengintip. Ada niat lain. Dia nak dapat maklumat. Dia nak tahu apa kamu buat. Dia mungkin nak peras ugut anda. Atau tak nak peras ugut. Dia nak memerhati saja. Dia nak maklumat intelijensia. Jadi, itu, macam mana pun, kita ada akta melindungi lah. Ada insurans lah. Kita tak boleh elak kemalangan. Tapi kita ada insurans. Tetapi dalam atas itu sebut, kerajaan dikecualikan. Bermakna kalau kerajaan berlaku salah, dia tak dapat kena. Sepatutnya kerajaan ini adalah regulator, bukan innovator. Kerajaan adalah penjaga dasar, bukan pembuat inovasi. Dia menggalakkan inovasi. Dia bagi insentif. Dia bagi cukai kalau sesiapa tak buat perubahan. Macam dalam HRD, Human Resource Development, pembangunan sumber manusia. Dia letak cukai 1% kepada syarikat-syarikat besar. Nak claim balik 75%, kena latih sumber manusia kau. Itu kerja kerajaan. Tapi HRDC ni, dia masuk campur perniagaan. Itu kisah HRD lah. Macam EPF.
Dia tak boleh masuk perniagaan. Dia hanya simpan aja, labur aja. Benda-benda yang selamat. Jangan pergi spekulasi. Dulu bank negara, spekulasi. Berbilion kalah. Kerana ikan just serasa besar ya. Kerajaan regulator, dia penjaga. Macam polis. Dia penjaga keamanan. Penjaga nyawa. Jangan dia pula buat kerja lain. Ya. Begitu juga doktor. Jaga kesihatan. Jangan masuk campur politik. Ya. Jangan jadi hamba pharmaceutical misalnya. Jadi kerajaan imun, kebal, dan boleh disaman. Ini masalahnya. Apakah e-Madani, apakah Padu yang Rafizi cakap, apakah ID digital yang dulu Hamzah Zainuddin cakap, sekarang Anwar Ibrahim sokong PMX, apakah mereka gunakan security two-step verification? Kalau guna, okey, bagus. Adakah mereka dikenakan akta, terpaksa akta baru atau pindah akta yang ada, supaya kerajaan, pegawai kerajaan, jabatan kerajaan yang cuai, yang melepaskan, yang dibolosi maklumat dia, hendaklah boleh dituntut pampasan atau didakwa. Contoh macam polis. Kalau polis buat jenayah, polis salah guna kuasa, ya, dia boleh dilucutkan jawatan, boleh ditahan, boleh diadili ikut undang-undang biasa. Begitu juga tentera, walaupun dalam perang, askar pun boleh dituduh membunuh. Membunuh. Di luar daripada arahan, dia bunuh orang biasa. Dinamakan jenayah perang. Dia hanya boleh tembak-menembak dengan yang askar betul. Kalau dia pergi tembak anak, wanita, orang tua, kanak-kanak. Tapi sebenarnya kalau macam perang di Vietnam, di Gaza dan Afghanistan, kanak-kanak semua pun terlibat kerana ini peperangan ini adalah keselamatan nyawa sendiri. Jadi payah ya. Walau bagaimanapun, undang-undang, law is law, kena ada. Jadi terima kasih pada yang sebut ini. Itu sebab saya dah kata ID digital pertama bahaya, memang bahaya. Google pun bahaya. Tapi Google dia bagi hak kat kita. You identify diri you boleh ambil balik you punya ID. Dia tak kacau. Dia buat bisnes. Ya. Tapi kalau yang government, dia boleh buat kacau kat kita kerana ada kepentingan politik. Contoh masa MySejahtera, ya. Harap tak kena delete. Bila dia nak jayakan program dia, dia tak bagi pilihan. Google tak paksa kita masuk. Telegram tak paksa kita masuk. Apalagi TikTok tak paksa kita guna, ya. Dan saya kena ban, saya boleh rayu dapat balik. Dia tidak ada benci kat kita. Tapi program kerajaan ada benci-membenci. Awak parti politik lain, dia pergi saman. Kes Aman Palestin. Rupanya dia oleh Ismak Pro-PAS. Patutlah kena. Ya? Bukan saya kata saya sokong dia salah laku ke apa. Tapi kita tengok, macam ada politik belakangnya. Yang kawan setepi dia tu, 47 tuduhan, boleh kena tarik balik oleh peguam negara. Nampak sangat. Bagaimana kalau bertukar tempat? Nampak kan? Jadi, ada campur tangan politik. Kadang-kadang kita tak sokong program vaksinasi. Katakanlah ya. Jangan dilihat, ini spekulasi lah. Dia nak cari jalan, paksa kita. Tapi dia kata tak paksa. Okey, macam mana? Okey, kita tak bagi you bantuan. Paksalah. Peras ukurlah secara tak langsung. Anak engkau tak boleh pergi sekolah. Paksalah secara tak langsung. Engkau akan diberhentikan kerja, akan bagi VSS. Anda akan dikurung. Contoh, anda tak boleh pergi mamak. Anda tak boleh keluar negara. Akhirnya semua tak boleh ya, kerana itu gertakan tak sah dari segi undang-undang. Dari segi penafsiran, kita bukan negara komunis. Kalau kita dilakukan itu, Kim Jong-un akan ketawa. Awak lagi teruk daripada saya. Jadi, kena ingatkan diri kita. Kita demokrasi. Kita bukan negara sepupu cimpeng. Kita ada kebebasan hak asasi. Penting sekali, kita ada undang-undang. Google adalah pihak ketiga, kita selamat. Tapi pihak pertama, kalau kerajaan, tak semestinya selamat. Tak ada jaminan. Itu yang kita risau. Sekian, Assalamualaikum.